Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk Muhkam dan Mutasyabihat. Saya Nur Nashuha binti Nur Azri, KID 180504080 sebagai pembentang pertama. Definisi bagi muhkam dan mutasyabihat adalah muhkam bermaksud lafaz yang petunjuknya menunjukkan suatu pengertian yang jelas dengan susunan lafaz itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain sama ada takwil, tahsin dan nasakh. Di sini bermaksud ayat muhkam itu jelas dan nyata, tidak berkemungkinan akan berlaku perubahan mengikut masa. Maksudnya ayat itu tetap tidak berubah. Manakala mutasyabihat pula bermaksud suatu lafaz nas yang mana pengertian yang tidak dikehendakinya sama sekali tidak dapat difahami kerana tidak terdapat qarinah yang boleh menghilangkan kesamarannya. Lafaz mutasyabihat adalah lafaz yang kita tidak pasti tentang maknanya secara spesifik dan tidak terdapat qarinah yang boleh kita pegang satu pendapat dengan itu adalah terjemahan bagi ayat mutasyabihat. Tidak. Ayat mutasyabihat terlalu banyak pendapat sehingga kita sendiri tidak boleh menghilangkan kekurangan jelas ayat tersebut. Contoh ayat muhkam dan mutasyabihat. Contoh ayat Al-Quran dan yang jenis muhkam adalah, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Bermakna ayat ini jelas, manusia diciptakan pelbagai bangsa, pelbagai suku kaum. Seterusnya ayat mutasyabihat pula, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arash. Ayat mutasyabihat ini kita tidak jelas, kita tidak boleh menyatakan bahawa Allah itu duduk di arash. Rumah Allah itu namanya arash. Kita tak boleh menyatakan sesuatu itu dengan satu pendapat saja. Sebagaimana yang kita tahu dalam sifat-sifat Allah, Allah itu berada di mana-mana sahaja. Allah itu tiada tempat tinggal. Allah itu tidak diberanakkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nur Akilah Isa sebagai pembentang kedua, akan menerangkan bahagian muhkam. Muhkam terdapat dua bahagian, iaitu al-muhkam li dhatihi dan al-muhkam li ghairihi. Pertama, al-muhkam li dhatihi, yang bermaksud lafaz yang mengandungi maksud yang jelas dan difahami daripada lafaz itu sendiri. Misalnya dari surah Al-Anfal ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini telah menerangkan sifat Allah iaitu Maha Mengetahui yang merupakan zat Allah bersifat qadim. Terdapat lafaz alim yang bermaksud mengetahui. Kita dapat difahami dari lafaz itu sendiri tanpa merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis untuk mengetahui maksud yang sebenarnya. Secara keseluruhan bagi muhkam li dhatihi ini, kita tidak boleh menasahkan ayat tersebut kerana kita tidak boleh menafikan sifat ketuhanan Allah. Seterusnya, bagi al-muhkam li ghairihi yang bermaksud semua lafaz yang mengandungi maksud yang jelas tetapi kejelasan maksudnya disebabkan faktor luaran. Contohnya, kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan hal ini disebabkan kerana wahyu telah terhenti. Tidak kesemua ayat Al-Quran ataupun hadis boleh dinasahkan dan ia telah dikategorikan sebagai muhkam li ghairihi disebabkan faktor luaran. Baiklah, kita teruskan kepada pandangan para ulama. Pertama, ulama salaf berpendapat nas mutasyabihat hendaklah difaham mengikut makna zahirnya di samping yakin bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Apa yang dapat kita fahamkan pada pendapat ini?
menjelaskan bahawa tidak perlu kita mentakwilkan ayat dan hanya kita boleh faham secara zahir pada sesuatu lafaz seperti sifat Allah. Kedua, ulama khalaf berpendapat bahawa nas mutasyabihat hendaklah ditakwilkan kepada makna yang lain daripada makna zahirnya seperti bersemayam di atas arasy Allah atau tangan hendaklah difahami dengan arti kekuasaan Allah. Pendapat ini dapat kita jelaskan bahawa ayat Al-Quran ataupun hadis perlu kita mentakwilkannya kerana terdapat ayat yang mendatangkan kekeliruan untuk mendapatkan maksud yang sebenar. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, secara keseluruhan kita dapat faham bahawa pendapat Imam Qurtubi ini telah pun wujud pada zaman ulama khalaf yang mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Dan terdapat juga pendapat golongan yang sesat mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi, pendapat Imam Qurtubi ini menerangkan terdapat perbezaan takwilan yang betul dan juga yang salah. Bagi pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim, telah mengulaskan terdapat dua perbezaan pendapat ulama terhadap maksud firman Allah Ta'ala dalam ayat ke-7 surah Al-Imran, iaitu orang-orang yang mendalimi ilmu. Pendapat pertama, adakah huruf waw pada warasikhun sebagai kata sambung, manakala pendapat kedua sebagai tanda berhenti. Jadi, pada pendapat pertama adalah pendapat yang paling benar. Baiklah, seterusnya kita akan belajar mengenai contoh ayat yang menimbulkan kekeliruan dan cara mentakwilkannya. Dekat sini kita ada 3 kolom, iaitu kolom yang pertama ialah ayat Al-Quran dan hadis, kolom yang kedua ialah perkataan yang mengelirukan dan kolom yang ketiga ialah cara mentakwilkan. Ayat Al-Quran yang pertama ialah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Perkataan yang mengelirukan ialah Ar-Rahmanu ala arsyistawa, yang bermaksud bersemayam di atas arasy. Kita tak tahu apa yang bersemayam di atas arasy. Kita akan menimbulkan persoalan yang bertubi-tubi. Jadi cara mentakwilkannya ialah kekuasaan dan keagungannya. Maksudnya kekuasaan dan keagungan Allah ini tiada batasannya. Yang kedua ialah ayat Al-Quran, iaitu yadullahi fawqa aydihim. Perkataan yang mengelirukan kita ialah yadullah, yang bermaksud tangan Allah. Kita sendiri tak tahu macam mana fizikal Allah. Kita tak boleh nak mempersoalkannya terlalu banyak. Jadi cara untuk mentakwilkannya ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kekuasaan Allah ini adalah lebih lagi, ianya tiada batasan untuk seorang manusia. Yang ketiga ialah hadis, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunazzilu rabbuna kalli lailati. Perkataan yang mengelirukan ialah yunazzilullah, yang bermaksud Allah turun. Kita sendiri tak tahu bila Allah turun. Kita sendiri pun tak dapat nak mengikut firasat diri kita sendiri. Ianya akan membuat persoalan yang sangat banyak dan ia akan mengurangkan rasa keimanan kita. Jadi cara untuk kita mentakwilkannya dan untuk kita lebih kukuh keimanan kita ialah malaikat turun dengan perintah Allah. Maksudnya malaikat ni adalah perantaraan antara Allah dan manusia. Macam apa yang Nabi Muhammad perolehi ketika beliau mendapat satu surah, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baiklah, yang keempat ialah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalbu mu'minina baina asba'ina min asabi'i rahman. Perkataan yang mengelirukan ialah asba'ina, yang bermaksud 2 jari Allah. Kita tak tahu macam mana fizikal Allah. Macam yang saya cakap tadi, kita tak boleh nak mempersoalkannya dengan lebih-lebih lagi. Dan cara mentakwilkannya ialah kudrat dan iradah Allah. Maksudnya kudrat dan iradah Allah ini adalah tiada tandingan. Maksudnya Allah ni adalah segala-galanya. Kita sebagai manusia tiada apa yang perlu kita bangga dengan diri kita sendiri.
Baiklah, yang terakhir ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wa syada farhabu abduhu haina yatawabu wa min ahadikum kana ala rahatihi ba'rada fala. Perkataan yang mengelirukan ialah Allahu asyada farhabu, yang bermaksud sesungguhnya Allah sangat gembira. Kita tak tahu apa perasaan Allah, kita sendiri pun tak tahu kenapa Allah gembira. Kita tak boleh nak mempersoalkannya dengan banyak bertubi-tubi. Jadi cara untuk mentakwilkannya ialah Allah sangat reda. Maksudnya Allah akan reda dengan setiap apa yang kita lakukan dengan adanya taubat bila kita lakukan kesalahan. Seterusnya kita masuk kepada hikmah mempelajari ilmu muhkam dan mutasyabihat. Dekat sini kita ada dua kolom, iaitu yang pertama ialah muhkam. Baik, kita teruskan. Pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Jadi mereka yang kurang fasih dengan bahasa Arab, mereka dapat mempelajari mengenai Al-Quran dan hadis dengan lebih baik. Yang kedua ialah memudahkan manusia mengetahui erti dan maksudnya. Bila mereka sudah mula mengetahui erti dan maksudnya, jadi mereka boleh mempraktikkannya di dalam rutin harian mereka. Seterusnya kita masuk kepada mutasyabihat. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat dan zat Allah itu diperlihatkan kepada manusia yang lemah. Maksudnya di dalam Al-Quran telah menyebut bahawa sifat Allah ini adalah sangat-sangat besar, sangat-sangat agung kepada kita manusia yang lemah ini. Dan yang kedua ialah ujian untuk kekuatan iman seseorang manusia. Maksudnya ia untuk menguji bahawa iman kita ini sama ada kuat ataupun lemah ataupun goyah. Jadi ia dapat memperlihatkan peribadi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hana Ufaira atas penerangan berkaitan ayat mutasyabihat dan hikmah bagi ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Baiklah, saya Nurujana sebagai pembentang terakhir akan mengongsikan berkaitan perbandingan ayat muhkam dan ayat mutasyabihat serta membuat kesimpulan atas pembentangan bagi kumpulan saya. Baiklah, kita mulakan perbandingan muhkam dan mutasyabihat. Muhkam, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat diketahui dengan mudah, sama ada memerlukan pentakwilan ataupun tidak. Manakala bagi mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang sukar dan mengelurukan, yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah SWT seperti keadaan hari kiamat, keluarnya Dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, muhkam, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang dapat berdiri sendiri, itu dengan penjelasan dan pentakwilannya. Manakala mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih bergantung pada ayat lain untuk menjelaskan dan mentakwilkannya. Kerana ayat-ayat mutasyabih ini memerlukan ayat lain untuk menyokong ayat mutasyabihat tersebut. Yang ketiga, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa melalui pentakwilan. Hal ini kerana lafaz yang ada dalam ayat muhkam mudah untuk difahami. Manakala bagi mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Iaitu ayat mutasyabih ini memerlukan pentakwilan dari pandangan para ulama, salaf dan khalaf, kerana ayat yang mutasyabih tidak boleh untuk kita fahami dengan logik akal sendiri. Yang keempat, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang membahaskan tentang kefarduan, ancaman dan janji. Manakala mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih membicarakan tentang kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Baiklah, perbandingan yang terakhir yang saya dapat adalah ayat-ayat muhkam adalah ayat yang lafaz-lafaz ayatnya tidak berulang-ulang. Manakala mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang sering berulang-ulang lafaz-lafaz dan ayat-ayatnya. Telah sampai kita di bahagian yang terakhir, iaitu di bahagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, muhkam adalah ayat yang berikan maksud yang jelas dan dapat dijangkau oleh pemahaman akal. Kerana ayat muhkam menggunakan lafaz-lafaz yang mudah untuk difahami. Kesimpulan yang kedua yang saya perolehi, ayat mutasyabihat adalah ayat yang memberikan makna yang tidak jelas, tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan keterangan yang lain.
Oleh itu, perlulah kita berhati-hati dalam memahami akan maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.